Antara sebab kenapa menggelupur golongan-golongan kluster mahkamah ni bila perjanjian MOU itu ditandatangani. Saya sebut semalam, menggelupur dia orang bila MOU ditandatangani, sebab dalam MOU itu dicatatkan bahawa sekiranya bahawa kerajaan ini tidak boleh dan tidak dibenarkan untuk interfere dengan mahkamah. Walaupun Azalina hari ini mengatakan tak ada pun dalam aturan mesyuarat tentang Akta Anti Lompat Parti. Sebenarnya objektif PKR, objektif PH bukan Akta Anti Lompat Parti tu. Objektif mereka antara lain adalah ini, supaya tidak ada interference daripada pimpinan, daripada ahli parti, Perdana Menteri terhadap kes-kes mahkamah yang sedang berlangsung. Terhadap kes-kes mahkamah yang sedang berlangsung. Tak demam dia orang. Saya kata itu sepatutnya disokong Anwar Ibrahim hari itu, biarkan mahkamah ni jalan seperti biasa. Bayangkan tuan-tuan, tiba-tiba didapati bersalah Zahid dan Najib. Contoh, didapati bersalah. Sekali lagi Najib, sekali lagi Zahid didapati bersalah. Agak-agak layak tak dia untuk jadi nak bertanding presiden pun dalam pemilihan parti yang akan datang? Mungkin pending kepada dia punya appeal, pending. Tapi layak tak hujung tahun ini nak bertanding presiden? Berkemungkinan desakan-desakan agar dia tidak bertanding lagi, takut dia dapati bersalah. Kalau dia dapati bersalah, macam mana dia nak jadi presiden? Sebab itu saya kata, kalau sekiranya Zahid pilih selain daripada Anwar Ibrahim, that will be the end of his career politik. Saya dah sebut dalam live saya itu kan, saya dah cakap kan, Zahid kena pastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sekurang-kurangnya dia adalah nafas dalam nak jadi Perdana Menteri. Bila ROS kata hujung tahun ini, tahun depan, bukan tahun ini, tahun 2022 pemilihan Agung UMNO untuk pemilihan parti, sign MOU, tidak akan terbubar kerajaan sehingga 31 Julai 2022. Maksudnya Ogos, September, Oktober, November, Disember, 5 bulan kemudian itu akan berlaku pemilihan parti. Kalau Ismail Sabri bijak, dia jangan bubarkan sehingga Disember. Dia bubarkan Januari atau Februari selepas habis pemilihan parti UMNO. Kenapa? UMNO is about dana, is about duit. So bila menteri-menteri dia bertanding, KJ berlawan, Isyamuddin lawan, ni semua menteri. Aidaham Baba lawan, Ismail Sabri Perdana Menteri lawan. Ismail Sabri mungkin bertanding presiden, KJ bertanding timbalan presiden, contoh. Kan? Isyamuddin mungkin bertanding naib presiden. Semua pegang jawatan-jawatan bertanding. Bila dah bertanding dengan dana dan duit yang mereka ada, boleh Zahid nak pergi lawan dia orang. Dengan jawatan tak ada, harta dah kena beku, kes yang berlambak sekarang ini. Bila dah masuk PRU pada Januari, katalah Ismail Sabri menang, masuk PRU dalam bulan Januari Februari sebagai presiden, dia kata, saya dengan ini risau kalau sekiranya kita melantik kluster-kluster mahkamah ini memegang jawatan ahli parlimen. Dengan itu saya tidak akan memberi watikah kepada kepada Zahid Hamidi, kepada Najib Tun Razak, kepada kepada Ahmad Maslan, kepada geng-geng ini. Maka berakhirlah kerjaya politik mereka. Sebab itu balik kepada cerita saya pada malam ini, tuan-tuan. Di grassroots dia orang sekarang ini, pergaduhan itu, dan kalau kita tengok dalaman itu dah bergaduh dah, Zahid and the gang dengan Ismail Sabri, Syamuddin and the gang. Pergaduhan itu real dan berlaku. Terutama tempat Zahid seperti Bagan Datuk, mereka tu staunch supporter Zahid Hamidi, terutama UMNO kat sana. Siapa dia nak letak ganti Zahid Hamidi kat situ? Mungkin tak kalau sekiranya Zahid kalah, mereka akan buat undi protes dan menyokong orang lain, tak kisahlah PKR ke DAP ke siapa-siapalah letak kat situ, amanah ke, dia akan undi yang itu, janji kita dapat kalahkan UMNO pada waktu itu. Itu di peringkat dalaman mereka sendiri. Tapi di peringkat bawahan, di kalangan penyokong Bersatu, PAS dan juga UMNO, mereka sendiri sekarang ini bercanggah di antara satu sama lain. Terutama PAS yang dilihat ekstrim dari segi agama dalam menghukum UMNO dahulu, dan UMNO yang ekstrim daripada aspek kebangsaan dalam menghukum PAS. Sekarang ini
Mereka berada dalam entanglement, dalam dipanggil dalam jaringan yang memeritkan di antara ahli-ahli mereka. On the ground mereka tengah berfikir, okey, calon tu biasanya PAS lawan UMNO. Every pilihan raya PAS lawan PAS lawan UMNO, PAS lawan UMNO, PAS lawan UMNO. Majoriti kawasan memang sama. Tiba-tiba tahun ini calonnya adalah calon PAS. Orang UMNO akan kata, kita ni teruk sangat ke sampai kita nak kena bagi PAS laluan? Kita pun tak bertanding. Sebab masing-masing sekarang ni duk berebut kursi nak bertanding ni. PAS dan UMNO nak bertanding. Di tempat tu pula dia kata, oh kita kawasan ini biasa PAS UMNO, kita letak UMNO. Orang PAS akan berkata, teruk sangat ke kita ni? Sedangkan undian kita, kalau pergi adu ke-14 hari tu, banyak kerusi-kerusi di antara PAS dan UMNO, dia tak jauh. Dia banyak pecah dekat situ. Kerana formula dia rasa bahawa kalau kita satu parti, kita boleh menang. Jangan bertembung, kita boleh menang. Mungkin. Tapi kita jangan lupa ada bersatu kat situ. UMNO sendiri menyatakan di peringkat DUN, Perikatan Nasional sendiri mengatakan di peringkat DUN, mereka akan meletakkan semua calon di Johor. Di sebanyak 56 DUN di Johor, semua Perikatan Nasional akan letak. Maksudnya Bersatu dan juga PAS akan letakkan calon diri mereka sendiri. Isunya adalah UMNO bagaimana? Pertembungan itu akan berlaku. Itu baru Johor. Itu baru di Johor. Nah, pertembungan ini tuan-tuan dan puan-puan, yang akan, suka atau tidak, yang akan menyebabkan perpecahan berlaku di kalangan akar umbi. Sehingga kini, sebab itu kenapa Ismail Sabri nak tunda ni sampai ke 2023. Mereka perlu dalam masa 1 tahun lebih ini menyelesaikan isu fundamental ini. Perlukah kita bertembung? Perlukah kita bekerjasama? Dan kalau kita bekerjasama, siapa yang kena korban? Dia bukan siapa yang akan jadi calon. Kalau Bersatu PAS UMNO, kalau UMNO bertanding situ, kena korbankan PAS dan Bersatu. Kalau mereka bersetuju untuk tak bertembung lah kan, mereka setuju untuk bersatu. Kalau Bersatu letak situ, kena bertembung pula di antara PAS dan juga UMNO. Kena korbankan PAS dan juga UMNO. Kemudian timbul persoalan, berapa kerusi kita nak bagi? Kerusi Melayu di Semenanjung, tuan-tuan, ada lebih kurang dalam 100-120 je. Adakah kita nak bagi sama rata? 40-40-40 antara PAS, UMNO dan juga Bersatu. UMNO akan kata kalau letak Bersatu confirm kalah, sebab dalam pilihan raya yang lepas Bersatu tak pakai logo Bersatu. Bersatu pakai logo PKR. So Bersatu ni orang yang tak dikenali, kena letak logo UMNO. So apa kata pilihan raya kali ni? Kita semua pakai logo UMNO. Semua tak nak pula. Kami bukan orang UMNO, kami orang Bersatu. Contoh. Jadi akhirnya dia conundrum ini, akhirnya pertikaian ini, persoalan ini takkan boleh diselesaikan dengan mudah. Kerana masing-masing ada kepentingan dan masing-masing ada dia punya perkiraan masing-masing. Kalau UMNO diletak lebih, Bersatu akan kata, kami pun nak jadi Perdana Menteri. Kamu pula bagi kerusi-kerusi yang kamu tahu tak boleh nak menang. Macam mana? PAS pun kata kami pun nak jadi menteri juga. PAS mungkin dia tak kisah sangat. Kecuali di Kelantan dengan Terengganu lah. Itu cerita lain lagi. Kedah, Kelantan, Terengganu, PAS bertembung dengan UMNO. Isunya, sanggupkah orang PAS melepaskan, mengorbankan kerusi mereka demi memberi laluan kepada UMNO? Ataupun sanggupkah orang UMNO melepaskan kerusi mereka di Terengganu dan Kelantan umpamanya, atau ke Terengganu dan Kedah? Tolak tepi Kelantan mungkin dia boleh bagilah. Tapi di Terengganu dan Kedah, sanggupkah mereka melepaskan kerusi mereka untuk bagi laluan kepada PAS? Sedangkan potensi mereka untuk menang di kawasan itu ada. Terengganu terkenal sebagai sebuah negeri yang sentiasa bertukar di antara PAS dan UMNO. It's dynamic. Terengganu dia dynamic. Dia bukan macam Kelantan. Kelantan ni sentiasa je PAS. So bagi UMNO, tak apalah, Kelantan kita bagi kat dia, tapi kita ambil Terengganu sebab Terengganu kaya. Kita kena ambil balik Terengganu ni. PAS pun nak ambil juga. Dah sudah. Kemelut ini, tuan-tuan, kalau kita sebagai pembangkang tak berjaya ambil kesempatan ini, guna kesempatan ini, bukan nak pecahkan dia orang ni, tapi untuk menguatkan kekuatan jentera kita, maka itu adalah satu kesukaran. Terutama di peringkat bawah. Ini bukan saya cakap. Ini apa yang orang dia sendiri cakap pada saya. Walaupun dia tahu saya ni Iswardi Morni, dia cerita. Dia kata, tak apa kau cakap dalam live pun tak apa. Dia kata, aku ceritakan kau apa yang berlaku. Dan yang cakap dengan saya ni bukannya macai-macai yang tak ada jawatan, tuan-tuan.
Ada jawatan di bahagian kawasan, di bahagian bahagian. Ada jawatan. Walaupun tak adalah tinggi, ada yang ada tinggi. Kita jumpa, kita borak. Kawan-kawan juga. Bukan orang lain, kawan-kawan kita juga. Saya ni boleh berkawan juga dengan orang Bersatu, berkawan juga dengan orang UMNO. Kan? Orang PAS je saya tak ada kawan. Semua dah masuk amanah. Yang kawan-kawan saya dalam PAS dululah dah masuk amanah. Yang Bersatu dengan UMNO kita masih ada kawan sebab saya buat bisnes. Bila kita buat bisnes ni, kita berkawan dengan macam-macam orang. Kita jumpa, kita bincang, kita cerita. Dia pun sembang dengan kita. Kan? Jadi kita tahu on the ground. Sebab itu saya tanya dalam Twitter, saya kata apa punca sebenar kerosakan negara? Kita tutup dengan itu. Cuba kita fikir. Apa punca sebenar kerosakan negara yang melanda negara kita ni? Apa punca sebenar yang menyebabkan kita berada dalam keadaan yang teruk sebegini? Kan? Walaupun kita taklah seteruk zaman sebelum merdeka, tapi dalam kadar mata wang kita berbanding dengan Singapura dan juga Brunei, ekonomi kita sekarang ni kita nak naikkan lagi tau. Pinjaman kita ni, cap kepada pinjaman kita kepada 60%, dulu 55%, naik lagi 60%. Ekonomi kita tak boleh nak boost, kita nak start balik ni teruk, harga barang mahal, pekerjaan makin kurang. Apa punca sebenarnya tuan-tuan? Bila kita masuk dalam pandemik ini, kita masuk dalam keadaan negara kita secara dasarnya hampir lumpuh. Disebabkan 1MDB. Belum sempat Pakatan Harapan nak betulkan dalam masa 22 bulan, pandemik berlaku. Bila pandemik berlaku, rupanya betul negara kita ni tak ada duit. Negara kita tak ada duit, tuan-tuan. Kalau negara kita ada duit, tengok apa yang Zafrul kata, sampai kita kena buat pinjaman ratusan bilion, bukan ratusan juta, bilion, ratusan bilion, semata-mata nak tolong kita keluar daripada pandemik ada sekarang. Sekarang ni nak tambah lagi 45 bilion nak tolong kita keluar daripada pandemik ni. Ekonomi kita sendiri tak kukuh. Infrastruktur kepada ekonomi kita tak kukuh. Puncanya satu je. Musuh nombor satu negara ini bukan dadah, tuan-tuan. Musuh nombor satu negara ini adalah rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa daripada peringkat yang paling bawah ke peringkat yang paling atas. Peringkat yang paling bawah ke peringkat yang paling atas. Dan bila rakyat dah rasa macam makan babi itu lebih haram daripada makan rasuah, maka dalam keadaan itu kita tahu negara kita berada dalam keadaan yang bermasalah.